Assalamualaikum, saya Nur Sarah Izzati binti Ja'faruddin daripada kumpulan A akan membentangkan tajuk mengenai pengenalan kepada statistik untuk ekonomi dan perniagaan. Pada pembentangan ini, saya akan memfokuskan kepada 1.0 iaitu kepentingan statistik, 2.0 definisi statistik, 3.0 pula adalah pengguna-pengguna statistik. Seterusnya, 4.0 adalah jenis statistik, 5.0 adalah jenis pemboleh ubah, 6.0 jenis tahap pengukuran dan akhir sekali adalah rumusan. Antara kepentingannya adalah digunakan sebagai kaedah dalam pemerhatian atau penelitian, digunakan juga oleh para profesional untuk dijadikan sebagai panduan, digunakan sebagai ramalan terhadap sesuatu perkara dan akhir sekali digunakan untuk mengelakkan daripada berlakunya kesalahan mentafsir serta kekeliruan terhadap sesebuah data. Statistik merupakan suatu kaedah pengumpulan, pengurusan, analisis, tafsiran dan pembentangan data. Statistik juga digunakan bagi mengenal pasti pelbagai perkara termasuklah merancang, meringkas dan memahami pemerhatian yang tidak pasti. Matlamat statistik adalah untuk menjana maklumat yang terbaik daripada data sedia ada. Malahan sesetengah pihak mengklasifikasikan statistik sebagai cabang teori keputusan. Pelbagai pihak menggunakan pengetahuan ini bagi merangka, meramal hipotesis dan juga merekod data. Misalnya, pengkaji cuaca menggunakan kaedah pengelompokan bagi meramal taburan hujan. Penganalisis kewangan pula menggunakan statistik bagi melihat perkembangan pelaburan serta ekonomi semasa. Pakar perubatan menggunakan statistik bagi membuat tinjauan untuk menganalisis penyakit yang ada dan akhir sekali adalah pakar politik menggunakan statistik untuk membuat penilaian terhadap calon politik yang bakal memenangi pilihan raya. Statistik deskriptif adalah data yang diterangkan secara ringkas. Statistik ini adalah satu kaedah mentafsir data menggunakan carta dan juga graf untuk menyusun, mewakili dan menerangkan satu set data yang diperoleh. Terdapat 3 pembahagian utama statistik deskriptif. Yang pertama, pengagihan melibatkan kekerapan ataupun frekuensi setiap nilai. Yang kedua, kecenderungan memusat ataupun central tendency melibatkan purata nilai iaitu mean, mode dan median. Yang ketiga, keboleh-ubahan ataupun variability bagi penyebaran nilai yang diperoleh. Statistik inferensi. Statistik ini menggunakan prinsip kebarangkalian untuk menilai sesebuah trend yang terkandung dalam sampel kajian. Statistik ini juga bertujuan untuk menguji hipotesis dan menyiasat hubungan antara pemboleh ubah untuk digunakan bagi membuat ramalan. Terdapat pelbagai jenis inferensi statistik yang digunakan secara meluas, iaitu selang keyakinan, korelasi Pearson dan regresi dwivariasi. Pemboleh ubah kualitatif bermaksud kaedah yang digunakan bagi perkara yang tidak mampu diukur, misalnya warna, rasa, bau, gaya, mood dan pekerjaan. Pemboleh ubah ini tidak diukur dengan nombor, sebaliknya menggunakan kualiti sesuatu perkara. Pemboleh ubah kualitatif juga dikenali sebagai pemboleh ubah kategori. Pemboleh ubah kuantitatif proses mengumpul dan menganalisis data berangka. Ia digunakan untuk mencari corak dan purata untuk membuat ramalan dan menguji hubungan bagi sebab dan akibat atas sesebuah keputusan. Misalnya, bilangan pelajar dalam kelas, bilangan penduduk sesebuah bandar serta umur seseorang individu. Pemboleh ubah ini juga mampu dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu
discrete dan juga continuous. Skala nominal adalah skala yang digunakan untuk mengelaskan pemboleh ubah atau pemerhatian. Yang kedua adalah skala ordinal yang digunakan apabila wujudnya hubungan yang disusun secara teratur antara pemboleh ubah bagi memudahkan seseorang untuk membuat kesimpulan atau keputusan. Yang ketiga adalah skala selang yang digunakan untuk menilai sesebuah data dari selang rendah ke tinggi, dan yang akhir sekali adalah skala nisbah yang digunakan untuk menggabungkan kesemua skala menjadi satu yang terdiri daripada data yang mempunyai nilai kosong secara mutlak. Saya dapat simpulkan bahawa statistik merupakan sebuah cabang ilmu yang digunakan oleh pelbagai pihak, terutamanya dalam membuat ramalan bagi dijadikan sebagai rujukan. Ilmu ini juga membantu penganalisis untuk mengkaji sesebuah permasalahan menggunakan kaedah yang betul. Oleh itu, dengan mengetahui statistik secara asas, maka kita dapat mengetahui kepentingannya terhadap kehidupan semasa.